Didik TV KPM. Okey, hari ini saya cuma memfokuskan 5 topik sahaja. Okey, kita tidak ada target certain ataupun sesetengah tajuk tu berada di kertas 1 ataupun kertas 2. Dia akan bertabur di mana-mana sahaja. Cuma mungkin sedikit ringkas pada kertas 2, tapi ringkas pun dah tidak berapa ringkas. Okey, jadi saya akan tekankan bahagian A pada tajuk fungsi dan pengamiran. Okey, so kita lihat pada soalan yang pertama. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan yang pertama, sedikit pengetahuan yang kamu perlu ada dalam tajuk fungsi. Iaitu yang paling penting adalah kamu tahu tentang fungsi gubahan. Apa itu fungsi gubahan? Dia adalah gabungan dua ataupun lebih fungsi dalam satu fungsi. Okey, kamu juga perlu ada kemahiran mencari fungsi songsang kerana jika diberi satu fungsi gubahan dan satu fungsi dan kita nak cari fungsi yang satu lagi, bagi saya hanya menekankan satu teknik sahaja iaitu dengan menggunakan fungsi songsang sahaja. Ada lagi kaedah lain tapi bagi saya lebih suka fokus pada satu teknik sahaja, sama ada kita nak mencari fungsi yang di depan ataupun di belakang dengan menggunakan teknik fungsi songsang sahaja. Okey, mari kita lihat kepada soalannya. Okay, contoh soalan bahagian A. Okey, apa beza bahagian A dengan B? B adalah 8 markah. Okey, so bahagian A mungkin boleh bermula daripada 4, 5, 6 dan 7. Okey, ini adalah soalannya. Diberi fungsi fx sama dengan x tambah 4 dan fungsi gubahan. Okey, nampak? Dua fungsi jadi fungsi gubahan. G fx sama dengan 5 tolak x per x. Okey, soalannya kata, tentukan fungsi songsang. F kuasa negatif 1 tu adalah fungsi songsang. Jangan keliru dengan f prime. Okey, f prime adalah pembezaan. Kadang-kadang mereka confuse kat situ ataupun bila periksa nampak macam kabur-kabur dah soalan tu kan. Okey. So dia kata seterusnya cari fungsi G. Okey, perkara pertama. Saya rasa semua calon tahu macam mana nak cari fungsi songsang. Jadi cari dulu fungsi songsang di mana untuk mendapatkan fungsi songsang, kita kena anggap fungsi yang nak disongsangkan tu sebagai y. Okey, jadi fx sama dengan apa? Okey, kena anggap dia sebagai fx sama dengan y. So fx tu adalah ni. Okey, x tambah 4. Okey, sama dengan y dan kemudian kerja kita adalah nak jadikan x sebagai perkara subjek. So bila kita pindahkan, okey, 4 ni ke sebelah dia akan jadi tolak. Okey, kita hanya mengandaikan y sahaja sedangkan objek kita adalah x. Jadi kita kena tulis semula fungsi songsang kita adalah x tolak 4. Okey, maksudnya dekat sini kamu dah dapat satu markah. Kemahiran mencari fungsi songsang. Okey, jika kamu tak boleh yang seterusnya, sekurang-kurangnya kamu dah ada benda yang kamu boleh buat. Benda yang paling asas dalam tajuk fungsi. Okey, seterusnya dia kata cari fungsi G. Okey, kalau kita lihat, dia tak bagi fungsi G. Kalau dah bagi, taklah dia tanya, betul? Okey, so sekarang ni nak cari fungsi G, maka kita kena hapuskan F. Macam saya kata di awal tadi, nak hapuskan F, kita kena menggunakan fungsi songsang. Di mana fungsi songsang kita dah cari. Okey, so dah dapatkan dia, kita susun dia macam mana. Okey. Nak dapatkan Gx, kita kena tulis sama dengan GFF songsang. Susunannya di mana fungsi yang kita nak hapuskan tu di belakang. Jadi songsangannya mesti di belakang. Okey. Okey, kalau dia berada di depan macam ni, fungsi songsangnya kita akan letak di depan. Tapi benda ni yang kita nak hapuskan berada di belakang. Jadi mestilah sama yang ini. Itu pengetahuan yang kamu kena ada. Jadi tak kisahlah nak mencari fungsi yang berada di depan ke, di belakang ke, kita gunakan satu teknik sahaja iaitu menggunakan kaedah fungsi songsang. Okey, dalam fungsi ni yang bestnya, dia fungsi berada yang di belakang kita masukkan dahulu. Jadi ini fungsi kita masukkan dulu. Sebab GF, kita ada fungsi GF dan F songsang. Jadi kita masukkan F songsang kat dalam ni dan ini dah menjadi apa? Ini dah menjadi objek yang baru. Okey, so sekarang masukkan X tolak 4 ni dekat dalam sini. Okey, dalam X yang tu. Okey, so bila kita masukkan, dia akan dapat macam ni. Kenapa dapat macam ni? Sebab tengok ni ya, 5 tolak
kurungkan X yang baharu adalah X tolak 4. Okey, per X. Kesilapan calon, dia tak kurungkan. So, bila tak kurungkan, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Sepatutnya. Kan? Jadi, kat situ dah je silap. Sebenarnya dah masuk cantik dah. Tapi bila dia tak kurung, habislah. Sayanglah. Maksudnya kemahiran algebra tu pun kita kena kuasai dengan baik. Maka kita akan dapat fungsi Gx kita adalah 9 tolak X per X tolak 4. Jika penyebutnya ada pemboleh ubah, kita kena nyatakan bahawa nilai X tu tak boleh sama dengan 4. Kenapa? Sebab dekat bawah nilai tak boleh sifar. Sebab apa-apa dibahagikan dengan sifar, dia akan menjadi infinity. Bila infinity, fungsi tu tidak akan wujud. Okey? Jadi kena. Kadang-kadang yang ini paling penting. Okey, kita dah dapat jawapan cantik dah. Tapi disebabkan kita tak nyatakan X tu tidak patut jadi apa, maka kita hilang markah kat situ. Sebenarnya sikit lagi. Okey, jadi kita kena sentiasa buat benda yang betul-betul. Okey? Okey, seterusnya. Dia tak macam tu je. Kalau dulu kertas satu cukup sampai situ je. Okey, dia ada sambungan lagi soalan dia yang berkaitan. Okey. Ini melibatkan penyataan. Okey. Dia kata jumlah pengeluaran baju batik seminggu Q oleh sebuah kilang. Okey, Q ni adalah pengeluaran baju batik. Okey. Sebuah kilang bergantung kepada bilangan pekerja. Jadi ada pekerja adalah baju batik tu keluar. Okay. Jadi fungsinya adalah QN sama dengan N tambah 1/4 N kuasa 2. Pengeluaran baju batik bergantung pada bilangan pekerja. Tak ada pekerja, tak adalah baju tu keluar. Okay, itu dah melibatkan situasi lah kan? Yeah. Okey, harga bagi sepasang baju batik ialah 200. So, kos dia lah. Harga dia. Tunjukkan bahawa jumlah pendapatan kasar kilang tersebut diwakili oleh satu fungsi gubahan. Kenapa dipanggil fungsi gubahan? Satu adalah fungsi pengeluaran baju batik. Satu lagi adalah fungsi pendapatan dia. Pendapatan akan terhasil jika ada pengeluaran. Jadi, kita tulis. Okey. Jadi, fungsi pengeluaran baju batik adalah QN. N itu adalah bilangan pekerja. Dan fungsi pendapatan kasarnya adalah apa? C dia adalah bergantung pada pengeluaran lah kan. Ada pengeluaran, ada penjualan. So CQ lah sama dengan 200Q. Sebab kita tak tahu berapa baju batik yang dapat dihasilkan. Okey. Kadang-kadang ayat-ayat macam ni yang macam pelajar tak boleh nak keluarkan. Jadi ini yang kita kena tahu. Okey, jadi fungsi gubahan dia adalah atau fungsi keuntungannya adalah CQN. Kenapa? Macam saya kata tadi, dalam fungsi yang kita kena lalu dulu mesti berada di belakang. Kenapa Q dulu? Sebab saya kata tadi mestilah ada pengeluaran dulu. Baru ada penjualan. So that's why C dekat depan. Sudah dapat yang ni, so kita boleh dapat markah di sini. Okey? Dan mungkin juga kamu boleh dapat markah awal iaitu pengetahuan kamu di sini. Okey? Mungkin markah boleh dapat di situ. Okey, dah. Lepas tu dia kata seterusnya. Jika kilang tersebut mempunyai 20 orang pekerja. 20 orang pekerja dekat N. Ini pengeluaran bergantung pada pekerja. Okey, dia kata anggarkan pendapatan kasar. Pendapatan dekat sini, fungsi kita. Okey, maka kita masukkan ataupun kita gantikan N ni dengan 20. Jadi, N ni ganti 20. N ni gantikan 20. So, pendapatan kasar kita adalah 24,000. Okey, so ini adalah contoh bahagian A, okey, untuk bagi soalan fungsi. Okey, dia macam pendek tapi macam tadi awal tu dia bagi pendek sikit, lepas tu yang kedua tu dah melibatkan penceritaan ataupun situasi. Cikgu, yang ni berapa markah cikgu? Okey, ini boleh dapat dalam 3 ataupun 4 markah sebab kita tak tahu kan. So ini adalah first time kita berada di KSSM, tapi macam saya kata membuat fungsi dapat 1 markah. Ini mungkin boleh dapat markah pengetahuan. So ini kehendak soalan. Memasukkan nilai N ni pun dah boleh dapat 1 markah. Mencari nilai pun boleh 1 markah. So campur dengan tadi lebih kurang 3, so 7 markah pada soalan tersebutlah. Okey, dia bukan soalan nombor 1. Saya kata saya membincangkan soalan-soalan berbentuk di bahagian A. Okey, cikgu. Okey, seterusnya.
Contoh yang kedua yang saya ambil adalah pengamiran. Okey, selalunya. Pengamiran dalam kertas satu adalah tentang konsep selalunya, bukan semestinya ya. Okey, jadi tentang konsep. Jadi pengetahuan sedia ada yang kamu kena tahu adalah tentang sifat-sifat kamiran tentu. So, ini adalah sifat-sifat kamiran tentu dan sebenarnya tak susah mana pun. Kalau kamu tahu tentang sifat-sifat ni, maka kamu boleh jawab soalan yang berikutnya. Okey, ini adalah di antara pengetahuan yang kamu perlu ada. Okey, kita lihat kepada soalan. Okey, masih lagi di bahagian A. Okey, dikata diberi kamiran sifar hingga 2 bagi fungsi hx terhadap x nilainya adalah 4 dan kamiran 1 hingga u bagi fungsi fx terhadap x sama dengan 3. Dan kita hitung. Yang pertama, nilai bagi u kamiran u hingga 1 bagi fungsi fx dx. Yang kedua, nilai bagi kamiran 0 hingga 1 bagi hx dx tolak dengan kamiran 2 hingga 1 bagi fungsi hx dx. Dan nilai bagi u dengan keadaan u lebih besar sama dengan lebih besar daripada sifar. Jika dibagi di situasi. Kita pergi kepada soalan dia. Ini soalan dia. Soalan A, dia kata cari nilai bagi u kamiran u hingga 1. Kalau kita lihat sebenarnya, sama kan? Sama. Cuma ada sedikit beza. Iaitu apa? Iaitu dia punya nilai had atas terbalik. Kalau kita lihat pada yang nota saya bagi tadi, sifat-sifat bagi kamiran tentu, maka nilainya akan menjadi negatif 3. Simple question. 1 markah tanpa jalan kerja. Tak perlu 1.5 minit. Tak sampai 1 saat. Dah boleh dapat 1 markah. Tahu tentang konsep kalau dia punya had atas dan had bawah terbalik. So yang kedua. Ini dia punya nota tadilah yang saya keluarkan kat sini. Yang kedua, dia kata kamiran 0 hingga 1, 2 hingga 1, dia suruh cari tolak. Sedangkan kita tak ada benda tu. Dekat 0 hingga 1, 1, 2, kita hanya ada kamiran 0 hingga 2. Nampak dia macam bersambung ke tidak ni? Mana? Yang ni nampak bersambung ke tidak? Tidak bersambung. Jadi, bila nak jadikan bersambung, apa maksud saya bersambung? Kalau sini 0, sini 1, tiba-tiba dia patah balik sini 2, patah balik 1. Jadi tak boleh cari fungsi tu. Dia tak jadi direct. Sebabnya soalan adalah 0 hingga 2. Jadi kita kena song-sangkan dia lah. So tolak dengan negatif kamiran 1 hingga 2. Had dia kita akan terbalikkan. Jadi negatif jumpa negatif akan jadi positif. Pandai Chris. So kat sini kita akan dapat maksudnya 0 hingga 1, 1 hingga 2, 0, 1. 1 hingga 2 dia bercantum. So maksudnya 0 hingga 2. So maka nilainya adalah 4. Ada dah jawapan dekat situ. Tapi kena faham. So yang ini maksudnya yang ini kita boleh dapat pecahkan ni. Dapat markah. Boleh dapat markah di sini dan nilainya pun boleh kita dapat markah. Okey, untuk B pula. Masih lagi tentang sifat-sifat kamiran tentu. Kalau kita lihat info yang dibagi hanyalah bagi fungsi hx dan fungsi fx. So yang asingnya adalah 2. 2-nya adalah dia punya nilai pemalar. Jadi kita kalau kamu ingat lagi tentang sifat-sifat kamiran tentu, 2 tu boleh kita bawa keluar. Sama je dia punya nilai. Fx ada pada info di soalan. Yang tak ada adalah kamiran x. Yang ni tak ada. Jadi bila kamu asing-asingkan situ, kamu pun dah boleh dapat markah. Maksud kamu tahu kita asingkan apa yang ada, apa yang boleh diaplikasikan dengan sifat kamiran tentu. Yang ini kita keluarkan. Kenapa 2 darab 4? 2 adalah nilai 2 ni. Nilai hx dx adalah pada info soalan tadi. Dia kata nilainya sama dengan 4. Just gantikan sahaja. Lepas tu tambah 3 pun ada nilainya pada info soalan tadi yang awal-awal tadi. Yang perlu kita kamirkan adalah ni.
Okey, kamiran adalah kuasa bertambah 1 per dengan kuasa. So yang ini dah dapat 1 markah. Okey, dia nampak kuasa tu bertambah. Kuasa bertambah per dengan kuasa. Okey, dah masuk macam tu. So ini lebih kepada kemahiran algebra kamu. Okey, yang ini adalah had atas, kita gantikan. Tolak dengan had bawah. Puan boleh dapat 1 markah dekat sini. Okey. So, lepas tu kita selesaikanlah macam biasa. Apabila dia adalah kuasa 2, maka dia adalah kuadratik. Macam kamu semua tahu, kuadratik tu adalah asas dalam matematik tambahan. Kat mana-mana kita akan jumpa yang melibatkan kuadratik, iaitu kuasa 2. So, bila kita selesaikan, maka kita akan dapat U kuasa 2 sama dengan 16. Maka jawapan akhir dia adalah U sama dengan 4. Kenapa 4? Sedangkan kalau dia adalah kuasa 2, kita memang kena tulis dia ada 2 nilai, iaitu sama ada 4 ataupun negatif 4. Tapi kenapa kita pilih 4 je? Sebarang soalan. Oh, pandai. Okay? Sebab dia kata U mesti lebih besar daripada sifar, maka kita akan pilih ni, maka kita kena tulis balik ni. Baiklah, faham cikgu. Didik TV KPM